Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk pembentangan iaitu falasi, dan saya Adam Lokman bernombor metrik 2022961529. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada pengenalan. Apa itu falasi? Falasi adalah kesalahan dalam berfikir. Falasi juga adalah hujahan palsu ataupun mengelirukan menjadi sah. Asal perkataan falasi ini datang daripada falo, yang bermaksud saya menipu. Jika sekali imbas, ianya nampak benar dan sah, tetapi sebenarnya tidak. Falasi hujahan yang nampak betul ini setelah diperiksa, terbukti ianya tidak betul dan tidak sah. Dan semestinya falasi ini boleh mengelirukan pihak yang terlibat. Falasi ini adalah umum dan ianya terdapat pelbagai jenis falasi yang ada. Baiklah, yang falasi terbahagi kepada dua. Falasi formal dan falasi tidak formal. Baiklah, falasi formal ini adalah hujah yang diasaskan daripada struktur ataupun bentuk susunan premis yang tidak sah, dan ianya dapat dikenal pasti dengan melihat kepada struktur penghujahan tanpa perlu memahami konsep dan kandungan hujah itu. Baiklah, contoh mudah falasi formal ini, dia ada, selalunya falasi formal ini berlakunya kesalahan pada kesimpulan sesuatu ayat. Sebagai contoh falasi formal, ayat dia premis 1, manusia adalah mamalia, dan yang kedua, kucing adalah mamalia, dan kesimpulan yang dapat dibuat, manusia adalah kucing. So kesimpulan itu adalah falasi formal. Maksudnya ia dapat dikenal pasti daripada struktur hujah itu sendiri. Maksudnya daripada struktur hujah manusia adalah kucing itu sendiri, kita dah tahu itu adalah falasi ataupun kesalahan dalam berfikir. Dan yang seterusnya, falasi tidak formal. Falasi tidak formal ni dia mempunyai pelbagai pecahan lah, dan umum kita ketahui falasi tidak formal ini adalah dia banyak hujah yang meskipun hujah itu adalah dari sudut formal dan juga sah kerana ia patuh kepada struktur hujah yang betul, tetapi ia tetap menjadi sebagai hujah falasi. So falasi tidak formal ini adalah kelemahan atau kesalahan yang terdapat di dalam sesuatu hujah, tetapi ia tidak ada kaitan langsung dengan kaedah ataupun struktur hujah itu. Baiklah, saya akan menerangkan beberapa pecahan yang terdapat dalam falasi formal. Baiklah, antara falasi yang tidak formal yang terdapat, yang pertama, falasi generalisasi terburu-buru, ataupun di dalam bahasa Inggerisnya hasty generalization fallacy. Dan yang kedua, falasi serangan peribadi ataupun ad hominem, falasi orang-orang, straw man fallacy. Dan yang terakhir sekali, falasi pemesongan ataupun di dalam bahasa Inggerisnya red herring fallacy. Ini adalah di antara falasi yang tidak formal. Ia dapat lagi lebih banyak lah. So saya dapat terangkan di dalam slide ini, hanya ini sajalah. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan setiap satu yang saya sebutkan tadi, iaitu hasty generalization fallacy, strawman fallacy, ad hominem fallacy dan red herring fallacy. Apakah semua falasi-falasi itu? Baiklah. Untuk bagi kalian mudah fahamlah dengan falasi ini, saya berikan contoh yang mungkin umum untuk kalian faham. Sebagai contoh, hasty generalization fallacy ataupun dalam bahasa Melayunya tadi, generalisasi terburu-buru. Falasi generalisasi terburu-buru adalah satu fenomena yang berlaku menjadikan bukti yang kukuh untuk pihak itu menilai. Ini bahasa mudah saya lah. Maksud saya bagi mudah.
Contoh, Abu ada sebuah kereta jenama Proton. Okey. Dan semasa Abu menggunakan kereta Proton itu, setiap tahun berlakunya kerosakan. Jadi, Abu membuat kesimpulan semua kereta Proton ini tiada kualiti. Jadi, itu adalah falasi generalisasi terburu-buru. Maksudnya Abu dia buat penilaian dengan orang cakap membuta tulis dengan alasan kereta dia je rosak, dia bagi tahu kereta Proton ni tak ada kualiti. Tu mudahnya lah untuk kalian faham. Baiklah, tadi saya dah terangkan hasty generalization fallacy kepada kalian. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada ad hominem fallacy, ataupun dalam bahasa Melayu dia falasi serangan peribadi. Okey, macam mana falasi serangan peribadi ni ataupun ad hominem fallacy ni? Okey. So ad hominem fallacy ini adalah kesilapan berfikir dengan menolak ataupun menentang pendapat individu itu disebabkan kekurangan peribadi terhadap individu itu. Okey, contoh mudah dia, kita duduk dalam asrama kan. Seorang junior menegur seorang senior, dan senior itu berkata, kau tak layak tegur aku sebab aku senior. Macam tu. Maksudnya mudah faham lah, mudah faham. Ad hominem itu, contoh ad hominem itu adalah seperti berikut lah. Maksudnya dia merasakan diri dia tu lebih tua ataupun lebih makan garam, jadinya orang bawah tak boleh tegur dia lah. So itu adalah salah satu falasi, iaitu falasi serangan peribadi. Okey, so tadi saya telah pun menerangkan falasi generalisasi terburu-buru dan juga falasi serangan peribadi lah. Baiklah, yang seterusnya adalah falasi orang-orang ataupun dalam bahasa Inggeris strawman fallacy. Okey, seperti yang kita dapat lihat contoh di dalam slide ni. Okey, situasi strawman fallacy ini adalah antara A dengan B ni. Yang kita dapat tengoklah dalam slide, A ni ajak B ni pergi tengok movie. Cakap, weh A, jom lah ikut aku pergi tengok wayang hari ni. Lepas tu B pun cakap, tak apalah, tak nak lah hari ni. Dan A pun memberikan hujah. A cakap, alah kau ni tak nak seronok-seronok lah. A pun cakap macam tu. So, apa yang kita faham dalam situasi ni? Okey, seperti mana yang dalam contoh dalam slide ni, dia cakap A ini dia pusingkan balik hujah B itu. Maksudnya B kan cakap tak nak, bukan hari ini. So A putarkan balik explanation ataupun explanation B tadi tu lah. So dia keluarkan hujah, dia cakap kau ni memang tak pernah nak happy-happy, fun-fun. Okey. So dengan cara itulah, maksudnya A itu mematahkan hujah B dengan mengatakan B ni tak nak seronok-seronok. Sedangkan yang sebenarnya B bukan berfikiran macam tu. Maksudnya B bukan, dia tak nak have fun, dia ada alasan dia tersendirilah. Maksudnya macam tu. Kan dalam tu dia cakap A twist B the interest in the movie into not wanting to have fun, even though that is not the argument that B is trying to make. Maksudnya B tak cakap pun yang dia tak nak have fun, dia cuma cakap dia tak nak tengok movie tu hari ini. So itu adalah contoh mudah yang kita nampak untuk falasi orang-orang. Okey, baiklah. Dan yang terakhir yang saya akan cuba terangkan kepada kalian adalah falasi pemisangan, ataupun di dalam bahasa Inggerisnya red herring fallacy. Okey. So, red herring fallacy ataupun dalam bahasa Melayunya falasi pemisangan ini adalah ia mengemukakan pandangan yang tidak relevan dengan isu yang diperkatakan. Sebagai contoh mudahnya hujah asal adalah merokok ini boleh membawa maut. Itu hujah asal. Okay. So,
hujah yang dibalas. Orang yang tak merokok pun boleh mati. So itu adalah hujah yang dipesongkan. Maksudnya hujah asal tu memberitahu yang merokok ni boleh bawa maut. Tapi hujah yang dipesongkan itu tidak ada kena-mengena. Maksudnya dia bagi tahu orang yang tak merokok pun boleh mati. Macam itu. Itulah contoh mudah untuk falasi pemesongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izam bin Muhammad Zamri dengan nombor metrik 2022977875. Hari ini saya ingin membentangkan dua tajuk kecil yang berada di bawah subjek falsafah dan isu semasa, iaitu asal-usul dan faktor berlakunya falasi. Yang pertama ialah asal-usul falasi. Falasi ini berasal daripada perkataan Yunani dan Latin, iaitu dari falasia atau falasi, yang bermaksud sesat berfikir, sesat dalam berfikir. Yang kedua, falasi didefinisikan secara akademis sebagai kerancuan fikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan berlaku. Di sini falasi ini telah pun dikaji oleh orang yang berilmu pengetahuan dalam mencari kebenarannya untuk menerangkan bahawa falasi ini ialah kerancuan fikir yang diakibatkan oleh seorang yang tidak bertanggungjawab ataupun tidak berdisiplin dalam menyusun data dan konsep. Walaupun perkara itu telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengajakan. Yang ketiga ialah falasi sangat efektif untuk melakukan suatu perkara yang immoral. Bermaksud di sini falasi sangat berkesan dalam melakukan perkara yang tidak bermoral, tetapi orang yang lakukannya itu tidak tahu bahawa perkara itu ialah salah. Seperti mengubah data, memutar balik data, mengubah pendapat umum, yakni pendapat masyarakat, ataupun meraih kekuasaan dengan janji yang palsu. Faktor berlakunya falasi. Falasi boleh berlaku dengan beberapa elemen, iaitu yang pertama, tidak mempunyai data atau fakta yang mencukupi ketika hendak berhujah. Seorang itu membuat kerja separuh jalan tanpa memikirkan kebenaran sumber yang diambilnya, sama ada ia benar ataupun tidak, lalu ia memberi satu hujahan. Yang kedua, berlakunya bersifat bias dan prejudis terhadap suatu isu. Bersifat bias yakni bersifat menyimpang daripada perkara yang asal, dan prejudis. Prejudis iaitu terkesan terhadap seorang berasaskan kaum, agama ataupun lain-lain. Yang ketiga, mempunyai andaian dan kepercayaan yang menyeleweng. Mempunyai andaian dan kepercayaan yang menyeleweng, seorang itu memberi satu hujahan dengan kepercayaan sumbernya ataupun kepercayaannya itu adalah perkara yang jelas tidak boleh diambil ketika kita hendak berhujah. Yang keempat ialah memberi satu hujahan secara emosi, tidak boleh mengawal emosinya. Yang kelima ialah hujahan dilakukan secara paksaan dan bukan secara relakan diri. Selain itu terdapat beberapa hal yang boleh mengakibatkan satu perkara itu berlakunya falasi.
uh, iaitu kita sangat mudah terpengaruh dengan kata-kata yang homonim, kata-kata yang homonim, iaitu kata-kata yang mempunyai maksud yang tersirat atau maksud yang dalam, uh, yang penuh dengan kesalahan semantik dan bahasa. Kesalahan semantik ini pula disebut sebagai kekaburan. Cara untuk menghindari kekaburan ini boleh dengan pelbagai cara. Misalnya, atau sebagai contohnya, menunjukkannya secara zahir, secara jelas, adanya menunjukkan kekaburan ini secara zahir ataupun secara jelas, bahawa adanya kesesatan semantik dengan memilih kata-kata yang hanya membawa maksud yang satu atau maksud yang tunggal. Falasi ini juga boleh menyebabkan timbulnya 3 pembahagian falasi. Yang pertama, falasi formal, falasi tidak formal, dan falasi dalam bahasa ataupun kekeliruan dalam bahasa. Kekeliruan dalam bahasa, kekeliruan dan kesesatan formal ini boleh berlaku kerana bentuk penalaran yang tidak sahih ataupun bentuk penyebaran yang tidak sahih. Terjadinya kesesatan ataupun kekeliruan falasi ini kerana pelanggaran prinsip-prinsip logik di dalam satu argumen. Secara kesimpulannya, falasi ini berlaku adalah kerana seorang pelaku yang memberi hujahan itu tidak mempunyai sikap yang berdisiplin dan mengambil sumber-sumber yang tidak benar, sumber-sumber yang tidak benar kesahihannya ataupun sumber-sumber yang tidak benar isi kandungannya, lalu memberi hujahan. Ini memberi kesan buruk kepada negara ataupun individu itu sendiri kerana telah melakukan kebodohan yang publikasi, kebodohan yang umum tanpa memandang kesan yang positif ataupun negatif kepada diri pelaku sendiri. Dan bagi mengelakkan perkara ini berulang atau perkara ini berlaku, sama ada secara sengaja ataupun tidak disengajakan, kita dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dalam mencari ataupun memetik sumber-sumber, lagi-lagi daripada kata-kata yang homonim, kata-kata yang mempunyai maksud yang dalam, untuk memberi hujahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal bin Yazid, nombor pelajar 2022798113. Okey, kesan pada falasi. Kita sudah tahu bahawa falasi ni adalah satu kesalahan yang sering dilakukan dalam kalangan masyarakat untuk sesuatu hujahan. Jadi apabila falasi ni dipraktikkan dalam kehidupan, ia akan banyak beri kesan negatif. Jadi kesan falasi yang pertama ialah menjadikan pemangsa sebagai mangsa ataupun play victim falasi. Falasi seperti ini sangat bahaya kerana apa? Ia akan mengurangkan fungsi mahkamah itu sendiri kerana dalam mahkamah tersebut tiada keadilan. Okay, sebagai contoh, Aminah ni merupakan mangsa rogol dan dia dirogol kerana memakai pakaian yang agak seksi. Jadi jika mahkamah di Malaysia ini menggunakan falasi tersebut, victim playing falasi, maka orang yang merogol Aminah tersebut akan dilepaskan dengan serta-merta, dan Aminah ni akan menjadi mangsa keadaan. Secara tidak langsung, Aminah ni juga akan dibersalahkan. Sebab apa? Sebab Aminah yang memakai pakaian seksi sehingga boleh menggoda perogol tersebut. Okey, yang kedua ialah falasi ni boleh menyebabkan seseorang itu terus ego, berada dalam bayang-bayang kejahilan. Kerana apa? Kerana seseorang yang terus ego ni, dia tidak boleh terima nasihat dan teguran orang di sekelilingnya.
Sebab apa? Sebab seseorang itu dia menggunakan falasi serangan peribadi ataupun ad hominem, okey, iaitu dia menentang isu dengan mencari kelemahan pihak lawan secara melampau tanpa menilai hujah yang disampaikan. Okey, sebagai contoh, Abu ni ialah senior kepada Ali di sebuah sekolah. Jadi apa sahaja nasihat daripada Ali, Abu tidak akan terima. Sebab apa? Sebab Abu ni senior, dia lagi tua daripada Ali. Okay. So kesan ketiga ialah seseorang itu boleh memanipulasi fakta atau dalil bagi merelevankan kesalahan yang dilakukan. Okay. Hujahan beliau sebenarnya tak relevan dengan isu yang diperkatakan. Tujuannya adalah untuk memesongkan penyataan asal hujahan dan secara langsung memberikan kesan yang buruk terhadap isu yang diperkatakan. Okay, yang paling bahaya jika ia dilakukan atas nama Islam, bagi individu yang tidak tahu tentang Islam itu, mereka ni akan terus tertipu dan tersesat. Dalam masa yang sama, mereka ni berani mengatasi hak Allah yang mutlak dalam syariat. Okey. Yang keempat, falasi juga boleh memandulkan daya berfikir seseorang yang bersikap fanatik, okay, dengan mempertahankan kelompok yang disokongi saja. Jadi individu yang bersikap fanatik dan mempertahankan kelompok saja ini, dia menggunakan pandangan majoriti dalam kelompok yang disokongi saja. Dia dah tahu majoriti pandangan dalam kelompok dia tu terang-terang salah, tapi nak ikut juga, dan dia tidak akan mendengar dari pandangan orang lain. Okey, falasi, kesan falasi yang terakhir ialah falasi menggalakkan seseorang itu bersikap escapisme, okey, iaitu terus lari dari masalah dengan mengalihkan objektif asal untuk terselamat daripada kepungan hujah yang boleh menggugat kedudukannya. Okey, secara seorang yang bersikap eskapisme ni ialah dia mengubah topik yang dibincangkan kepada isu yang seakan-akan berkait, tetapi sebenarnya dia menyimpang daripada topik asal supaya orang rasa hujah dia ni hujah yang benar, tapi tetap salah. Okey, cabaran dalam menangani falasi ni. Okey, kita telah maklum bahawa zaman kita ni sekarang semua bergantung pada media sosial lah. Jadi media ni menyampaikan maklumat kepada masyarakat dengan sangat pantas dan mudah, tetapi semakin lama semakin mencabar disebabkan kewujudan internet. Okay? Kewujudan internet ni membantu mempercepatkan proses penyampaian berita dan segala maklumat baru ataupun lama. Okay? Sebab sekarang ni banyak platform yang sering digunakan untuk sebarkan berita ataupun info-info yang menarik lah, macam dekat YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram lah, Twitter ataupun sebagainya lah. Okay, namun masyarakat harus berhati-hati lah, kerana zaman sekarang ni banyak berita palsu yang direka semata-mata untuk menarik minat perhatian netizen, dan isu-isu yang hangat ni akan menjadi trending. Okay? Sebab zaman moden ni sesetengah masyarakat, mereka ni suka untuk menularkan berita-berita palsu tanpa soal selidik dan tanpa periksa. Okay? Macam contoh dalam yang kita biasa tengok dalam WhatsApp group, banyak berita yang sangat tersebar, sangat cepat tersebar, macam pasal COVID-19, okay, pasal lockdown, ataupun pasal vaksin lah, dan sebagainya. Jadi benda ni kita perlu elakkan, okay, supaya tiadalah dalam masyarakat kita. Persekutuan Antarabangsa Persatuan Perpustakaan IFLA, okay, telah memberi beberapa tips untuk membantu orang ramai mengenal pasti sama ada kepalsuan sesuatu berita, laporan ataupun maklumat. Okey, yang pertama, berikan pertimbangan terhadap sesuatu sumber maklumat untuk memahami tujuannya, iaitu kita perlu
memahami tujuan tentang sebuah maklumat tersebut. Okey, yang kedua, kita perlu baca sesuatu berita, tak kisahlah berita apa pun, dari tajuk, dari tajuk first sehingga keseluruhannya, supaya kita dapat memahami keseluruhan cerita. Okey, yang ketiga ialah kita perlu periksa penulisnya untuk menentukan sama ada penulis ni boleh dipercayai ke, ataupun maklumat-maklumat tentang penulis ni benar ataupun salah. Okey. Yang keempat, kita perlu menilai sumber-sumber sokongan bagi memastikan sesuatu dakwaan tu dapat disokong. Jadi kita perlu mencari ataupun kita perlu meneliti sumber-sumber yang diambil daripada berita tersebut. Okey, jadi masyarakat perlulah berhati-hati semasa bercakap ataupun berkongsi berita dengan orang lain. Dan sebelum nak berkongsi berita, tak kisahlah berita palsu ke berita betul ke, kita kena soal sedikit dahulu. Kita kena mencari sumber sama ada betul ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Haikali Muhammad Kamarul Zaman, nombor matrik 202291001. Okay, hari ini saya ingin membincangkan topik tentang isu falasi di Malaysia. Seperti apa yang rakan-rakan saya terangkan tadi, falasi ini ialah hujahan palsu ataupun mengelirukan. Dan isu falasi di Malaysia ialah berkaitan tentang agama Cina di Malaysia. Apakah agama Cina di Malaysia? Dalam pembincangan ini, tanggapan salah tentang agama ini akan dikupas. Usaha untuk melihat agama Cina di Malaysia sebagai sistem yang menyeluruh. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan dalam pengelasan penganut Cina sebagai penganut agama Buddha, Taoism, agama Buddha, Taoism dan Confucianism. Tidak ada istilah khusus di kalangan orang Cina Malaysia untuk agama tradisional mereka. Yang dikenali ramai itu hanya sebagai agama Cina. Tidaklah hairan sekiranya mereka tidak memberi istilah khusus untuk agama itu, kerana agama itu telah diserap ke dalam pelbagai aspek budaya Cina dan hanya terbatas bagi 98 jurnal terjemahan alam dan tamadun Melayu. Rakyat Malaysia yang berketurunan Cina, agama ini dikenali agama Cina, seperti mana kaum minoriti Yeo di Thailand menganuti agama Yeo. Okey, dan falasi pertama dalam pengajian agama ini adalah penganut agama ini mempunyai nama bagi agama itu, iaitu satu nama khusus untuk membezakannya daripada label etniknya sendiri. Seperti kaum Melayu dengan agamanya iaitu Islam. Kesalahan yang paling lazim dilakukan dalam penyelidikan sains sosial tentang agama orang Cina di Malaysia adalah pemberian petua atau memberitahu informasi tentang kategori agama yang mereka anuti itu. Hal yang sedemikian berkemungkinan telah membangkitkan kesedaran tentang masalah ini, sehingga Banci Malaysia pada tahun 1947 telah menyenaraikan agama nasional orang Cina sebagai pilihan dan bukannya Buddhism, Taoism atau Confucianism. Dan isu kedua ialah berkenaan dengan falasi realiti ekonomi Malaysia dan pekerja asing. Profesor Robert Merton, salah seorang tokoh sosiologi moden, berhujah satu definisi situasi yang palsu menimbulkan kelakuan baru yang membenarkan definisi palsu tadi menjadi benar. Kita terbiasa dengan beberapa fakta ekonomi. Kita terbiasa mendengar dengan beberapa fakta ekonomi dan telah menerimanya sebagai norma yang mungkin berbeza di tempat lain. Sudah tertanam dalam minda kita bahawa petani dan nelayan merupakan golongan yang akan miskin dan hanya pekerja pekuala putih sahaja
yang layak menikmati hidup yang lebih mewah dan senang. Mengapakah petani dan nelayan kita golongan yang penting yang membekalkan semua makanan di Malaysia, elemen yang paling penting dalam survival manusia? Kebanyakannya hidup dalam keadaan yang miskin, sedangkan rakan-rakan sekerja mereka di Eropah meraih pendapatan yang lebih baik dan menikmati hidup yang lebih selesa. Okey, terdapat satu pepatah Poland yang meluahkan hal ini, yang berkata sekiranya petani hidup miskin, maka miskinlah seluruh negara itu. Okey, mengapakah mereka yang membekalkan barangan dan perkhidmatan yang tidak penting untuk survival dalam kehidupan seperti barang kosmetik, barang kemas, automotif dan lain-lain sangat kaya? Nasib sama yang dikongsi oleh penoreh getah di Malaysia yang bergantung dengan pendapatan kurang daripada 500 sebulan. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan industri getah adalah industri yang utama di Malaysia. Ketetapan ekonomi yang tidak adil ini antaranya disebabkan oleh monopoli orang tengah dalam rangkaian pembekal. Kita sewajarnya tidak boleh menerima dan berterusan menjustifikasikan pecahan ekonomi yang ketara sebagai satu norma yang diterima. Realiti ini sepatutnya tidak berlaku. Ianya boleh diubah sekiranya kita berikrar melakukan perubahan kepada perkara yang paling asas. Mari kita uji realiti ini. Terdapat 200,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik setiap hari antara Johor Bahru dan Singapura. Mereka keluar rumah seawal jam 5 pagi dan hanya pulang lewat malam. Kebanyakan mereka bekerja dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Pada masa yang sama, 300,000 pekerja asing bekerja di sektor yang sama di Johor Bahru. Bagaimana pula dengan pekerja di pangkalan minyak, pesisir pantai dan darat yang bekerja selama 10 jam sehari di bawah bahang matahari? Bolehkah kita menggelarkan petani di Cameron Highland yang memulakan kerja seawal jam 4 pagi setiap hari sebagai pemalas? Masalah sebenar negara ini bukanlah rakyat Malaysia pemalas dan tidak mahu kerja dalam sektor 3D. Hakikatnya sebenarnya ialah mereka tidak tertarik langsung untuk melakukan kerja itu kerana bayaran rendah dan struktur gaji minima yang tidak membenarkan mereka menikmati hidup yang baik. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, falasi ini kita perlu ketahui, kita perlu faham cara kaedah berfikir yang benar dengan menggunakan ilmu logik. Kerana kita ada akal, so kita boleh berfikir secara logik. Itulah gunanya akal kita. Dan dengan kita memahami falasi ini, kita dapat menilai sesuatu hujah itu sama ada hujah itu sah ataupun tidak sah, sama ada hujah itu benar ataupun tidak benar. Jadi jenis-jenis falasi ini ada lagi pelbagai lah. Cuma tidak disebut dalam pembentangan ini. Jadi itu sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.